Itu okey anak semua seperti yang dijanjikan, kita masuk topik bab 3 iaitu konflik dunia dan kedudukan Jepun di negara kita. Okey, tengok perang dunia merupakan ada dua perang, iaitu perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Okey, baik. Semua ni adalah akibat perkembangan imperialisme. Okey, dan juga nasionalisme dalam persaingan merebut kuasa politik dan ekonomi serta berlakunya konflik di rantau Balkan. Okay. Perang dunia ini telah bermula di Eropah, seperti mana yang saya kata sebelum ini. Selepas bermulanya perang dunia ini adalah selepas pembunuhan pewaris takhta Austria Hungary ketika itu, iaitu Archduke Franz Ferdinand. Okay. Kemudiannya kalau di Asia Pasifik pula, okay, pemerintahan tentera Jepun di negara kita mencetuskan tidak balas rakyat dalam menyuarakan nasionalisme dalam kalangan rakyat. Jepun di negara kita agak kejam, dia sangat kejam sebenarnya, meninggalkan parut-parut titik-titik hitam dalam sejarah di negara kita. Okay. Seperti mana yang kita tahu tadi, perang dunia pertama bermula dengan kronologinya, iaitu pembunuhan putra Henry Mahkota Austria-Hungary, iaitu Archduke Franz Ferdinand yang bermula pada 1914. Okay. Kemudian perang dunia meletus. Kemudian pada 1918 pula Jerman menandatangani gencatan senjata, okay, dan menandakan berakhirnya perang dunia pertama. Kemudian pada 1919 ada perjanjian Versailles yang ditandatangani untuk syarat perdamaian. Okay, perjanjian Versailles. Jumpa. Okey, ini. Okey, baik. Ini kronologi. Jerman pula pada 1939, ini perang dunia kedua. Okey, Jerman menakluki Poland, perang dunia kedua pun bermula. Okey, Jepun telah menyerang tanah Melayu dan Pearl Harbor. Okey, perang dunia kedua di Asia Pasifik bermula dan bom atom digugurkan pada 1945. Jadi 6 Ogos dan 9 Ogos. Okey, Little Boy 6 Ogos, Fat Man pada 9 Ogos. Jepun menyerah kalah setelah Maharaja Hirohito, okay, menyerah kalah tanpa syarat. Maka mula akhirnya perang dunia yang kedua. Okay, anak-anak, dan apa yang kita akan belajar daripada topik ini, anak-anak, insya-Allah, okay, kita akan belajar dari topik ini berkaitan dengan nasionalisme di negara kita sebelum perang dunia kedua, juga berkaitan dengan latar belakang perang dunia, okay, berkaitan juga dengan perang dunia kedua di Asia Pasifik, kemudian faktor kedatangan Jepun di negara kita, perjuangan menentang politikan Jepun, perkembangan gerakan nasionalisme dan keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. Okey. Baik, kita tengok poin 1, nasionalisme di negara kita sebelum perang dunia. Baik. Nasionalisme di negara kita sebelum perang dunia, okey, tercetus daripada gerakan orang Melayu yang menentang campur tangan British. Itu awalnya. Namun begitu, gerakan awal ini secara terbuka telah mendapat reaksi dan tidak balas yang keras daripada British. Sejak awal abad ke-20, British telah berusaha untuk membentang pengaruh idea gerakan Islam dari Timur Tengah. Okay? British bersetuju dengan persetujuan Raja-Raja Melayu memperkenalkan Ikman Undang-Undang Islam 1904, memastikan sesiapa yang mencetak dan mengedarkan tulisan berkaitan dengan agama, politik Islam tanpa keizin sultan boleh dikenakan hukuman penjara. British takut. British takut itu sebenarnya. Okay? British memperkenalkan dua badan penasihat ini, itu dan Jabatan Sejarah Jenayah, Criminal Intelligence Department dan Biro Siasatan Politik. Okay? Takut betul British. Okay? Takut pada politik Islam. Kemungkinan Islam pada tingkat terpaksa menyebabkan British berwaspada terhadap gerakan perang Islam. Okay?
Ini dia. British. Dan ini contoh dia. Okey. Tok Janggut di Kelantan. Tok Janggut merupakan lanjutan daripada cetusan kebangkitan masyarakat Islam sedunia terhadap penjajah Barat yang menakluki negara Islam. Kebangkitan Tok Janggut dipengaruhi oleh penglibatan Empayar Osmaniyah dalam Perang Dunia Pertama di Eropah. Penentangan yang memperjuangkan agama ini tercetus kemudian dikaitkan dengan isu cukai dan yang dikenakan serta British. Kira 11 November 1914, Empayar Osmaniyah mengeluarkan fatwa menyeru orang Islam yang tertindas oleh penjajah Barat agar bangkit bersama-sama dengan Empayar Osmaniyah. Perkembangan ini mendapat perhatian penduduk tanah Melayu, terutama kaum muda, melalui Akbar. Baik, untuk lanjut ke belakang. Okay. Sekarang kita tengok renung-renung. Okay, Archduke Francis Ferdinand and his consort. Okay, inilah gambar dia. Perwaris tahta Austria itu Archduke Ferdinand, okay, yang telah dibunuh di Sarajevo, Bosnia. Okay. Cerita Tekukur yang tersiar dalam Akhbar Melayu seperti Utusan Melayu, Lembaga Melayu, Lidah Teruna dan Pengasuh pada 1920 merupakan pernyataan politik kemerdekaan. Pernyataan tersebut disampaikan secara berselindung di sebalik wajah dan pelaku haiwan disebabkan oleh adanya undang-undang pemerintah yang mengongkong penerbitan akhbar. Dalam cerita Tekukur ini terdapat rujukan jelas terhadap Tekukur nombor 19 dan Tekukur nombor 1929 iaitu tarikh penting negeri Melayu dikuasai oleh British. Tekukur menangisi dinasti yang bebas dalam negeri mereka kini terkurung dalam sangkar emas yang kehilangan merdeka. Begitulah cara orang lama, okay, untuk menaikkan rasa kemerdekaan, rasa semangat nasionalisme di tanah Melayu ketika itu yang menggunakan cerita Tekukur, menggunakan nama-nama haiwan untuk menggantikan nama-nama. Sebab ada ordinance, ada amendment dan ada undang-undang yang mengikat cerita-cerita begini. Kita menggunakan nasionalisme. Baik, perhatikan dan nilaikan bersama. Okey, dalam video sebelum ini cikgu telah tayangkan, okey, gambar-gambar ini, gambar kemusnahan dan kemusnahan. Tiada langsung kebahagiaan di sini. Tiada kedamaian. Okey. Yang ada cuma kesakitan, kehancuran, kemusnahan. Ya, nak semua? Ini dia. Tarik masa. Okey. Okey. Perang Dunia Pertama berlaku 1914 sehingga 1918. Okey, terlibat ada dua kuasa terlibat, iaitu Pakatan Kuasa Tengah yang dikenali sebagai Triple Alliance, terdiri daripada Jerman, Austria-Hungary, Itali pada 1882 dan kemudian disertai oleh Turki dan Bulgaria. Kemudian Pakatan Bertiga iaitu Triple Entente terdiri daripada Britain, Perancis dan Rusia. Pakatan ini dibentuk pada 1907. Itali dijemput kemudian. Kesan Perang Dunia Pertama menamatkan pemerintahan beraja di Eropah. Persidangan dari Perancis pada Jun 1918 membawa kepada temuterainya perjanjian Versailles yang mengubah peta Eropah dan membentuk beberapa negara baru. Liga Bangsa dibentuk pada 1919. Matlamat utama Liga Bangsa adalah penumbuhannya adalah untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antara bangsa serta menjamin keselamatan bersama. Keahlian termasuk negara-negara sekutu kecuali Amerika Syarikat dan negara berkembang. Liga ini gagal. Okay? Gagal menjamin kesejahteraan dunia
dan dibubarkan pada April 1945 apabila Jepun Jerman melakukan serangan. Perjanjian damai Perancis dan perjanjian Versailles. Perjanjian damai Perancis diadakan 12 Januari 1919 untuk membincangkan syarat perdamaian selepas perang. Syarat ini bertujuan memastikan Jerman tidak lagi menjadi ancaman pada keamanan Eropah. Amerika Syarikat melahirkan deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson. Deklarasi ini merangkumi dua prinsip, iaitu penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan sempadan negara berasaskan bangsa. Perjanjian Versailles ditandatangani antara Pakatan Bertiga dengan Jerman pada 28 Jun 1919. Berdasarkan perjanjian tersebut, Jerman dikehendaki pertama bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang, yang kedua membayar rampasan kepada Pakatan Bertiga, yang ketiga mengehatkan saiz angkatan tentera ataupun mengecilkan saiz angkatan tentera, dan yang keempat menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga. Perjanjian Versailles menetapkan penubuhan Liga Bangsa-Bangsa untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antara bangsa. Minta maaf, tadi cikgu kata perjanjian Versailles untuk Perang Dunia Kedua. Salah. Itu adalah Perang Dunia yang pertama. Okey, anak-anak semua? Okey. Kesan perang selain daripada kematian, kesan dia melihat dalam ekonomi. Okey, berlakunya inflasi, pengangguran, hutang yang bertimbul hutang. Okey, banyak gila. Okey, peperangan. Kalau boleh dibuat dicari dengan perdamaian, carilah damai. Jangan cari perang. Okey, perang tidak ada gunanya anak-anak. Perang memang tidak ada guna. Okey, renungkan kembali, jika uniknya ruang berdamai, maka utamakanlah kedamaian. Perang bukan jalan terbaik untuk keamanan dan kesejahteraan. Semoga anak-anak semua mengambil iktibar dan pengajaran daripada perjalanan hari ini. Akhir kata, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. La ilaha illallah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Utamakan kedamaian, insya-Allah kita selamat. Assalamualaikum.